Sesi persekolahan sepenuhnya bermula hari ini. Banjir di Kelantan dan Terengganu belum menunjukkan tanda reda. SPAD tahan 13 ulat tiket sepanjang operasi di Pulau Pinang dan Kedah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. N5 3 Januari 2017 bersama saya Ismail Adnan. Untuk lintas langsung negeri-negeri petang ini, seperti biasa, kita akan bersiaran dari Sarawak bersama Damia Cassandra Manja. Di Sabah, sedia menunggu Adrian Soidi. Turut bersiaran petang ini dari Pulau Mutiara bersama Syarmila Rastam. Juga dari Melaka bersama Damirah Atikah Muhammad Nurzin. Nantikan semuanya di N5. Selepas Johor, Kedah, Terengganu dan Kelantan, sesi persekolahan di negeri lain pula bermula hari ini. Seperti kebiasaan, gelagat murid tahun 1 antara yang mencuri perhatian. Ia dapat disaksikan di Sekolah Kebangsaan Taman Melati, Ibu Negara dengan dua pasangan kembarnya. Tinjauan wartawan Andy Reza Rohadian. Sepasang kembar perempuan Nur Khalisha Ariana dan Nur Khairina Alisha serta sepasang kembar lelaki Arif Najmuddin dan Arif Nakyuddin hadir lebih awal ke sekolah ditemani ibu bapa masing-masing. Perkenalan dengan rakan-rakan baru serta keinginan menggapai cita-cita menyerlahkan keterujaan dan semangat mereka menempuh alam persekolahan. Seronok. Sebab apa? Sebab belajar. Belajar? Jumpa kawan-kawan seronok? Seronok. Nanti bila besar nak jadi apa? Nak jadi doktor. Nak jadi doktor. Sebab? Sebab nak tolong orang sakit. Khalisha pula? Seronok tak datang sekolah? Seronok. Sebab apa? Dapat jumpa kawan baru. Khalisha pula nak jadi apa? Doktor juga. Jadi doktor juga. Nak tolong. Seronok. Seronok sebab apa? Sebab Jumpa ramai kawan. Oh, belajar seronok tak? seronok. Nanti bila besar Kim nak jadi apa? Jadi angkasawan. Angkasawan? Oh, bisik angkasawan. Yang ni pula nama siapa? Arif. Arif pun nak jadi angkasawan ke? Tak nak jadi bomba. Bagi ibu bapa pasangan kembar itu, walaupun bimbang, namun pendedahan awal telah pun diberikan kepada anak-anak bagi memastikan mereka membiasakan diri dengan persekitaran baharu di sekolah. Sebab kami dah hantar anak sejak pada tadika umur 5 tahun lagi. So apa yang kami nak dia bergaul. Bila masuk sekolah rendah dia tak rasa kekok untuk bergaul dengan rakan-rakan lain lah. So kami masukkan sejak 5 tahun. Kita bagi dia belajar daripada taska dulu, daripada prasekolah. So nampak dia tak gementar lah. Dia nampak okey lah. Nampak ada perkembangan. Timbalan Pengarah Pendidikan Wilayah Keramat Asia Hussein berkata, warga pendidik juga sudah bersedia dari segala aspek, terutamanya kaedah terbaharu pengajaran dan pemudahcaraan PDPC di dalam kelas. Maknanya anak-anak bukan sahaja mendapat ilmu tetapi mendapat kemahiran-kemahiran serta mendapat nilai-nilai murni hasil daripada PDPC abad ke-21. Di sekolah ini saja ia melibatkan 172 pelajar tahun 1 yang akan melalui Minggu Suai Kenal selama 5 hari. Seawal pagi tadi saya sudah pun berada di SK Taman Melati Kuala Lumpur ini. Pelbagai gelagat dan telatah saya saksikan. Ada yang gembira, teruja, tidak kurang juga ada yang sedih untuk berpisah dengan ibu bapa mereka. Apapun segala kesukaran ini akan menjadikan mereka lebih dewasa dan juga pengalaman ini akan membentuk mereka menjadi pelajar yang lebih bersedia. Apapun kita harapkan kesemua pelajar tahun 1 ini akan dapat belajar dengan baik, belajar bersungguh-sungguh dan juga menggapai apa sahaja cita-cita yang mereka impikan. Andy Reza, RTM. Sesi pertama persekolahan 2017 menyaksikan pendaftaran seramai lebih 3,700 murid memulakan persekolahan tahun 1 di 74 buah sekolah rendah di Perlis.
Tinjauan kru RTM Perlis mendapati rata-rata sekolah memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran seperti biasa pada hari pertama persekolahan. Ini kerana hari transisi pelajar baru dilakukan ketika cuti persekolahan bermula. Ibu bapa yang menunggu anak di luar bilik darjah juga didapati berkurangan. Faktor ini disebabkan pendidikan awal prasekolah membiasakan mereka dalam situasi persekolahan. Seorang bapa Muhammad Zulham Afandi Muhammad Zahid yang mempunyai anak kembar memasuki tahun 1 di Sekolah Kebangsaan Sena Kangar. Katanya, rutin harian bangun seawal jam 6 pagi untuk ke taska membantu anaknya lebih bersedia menghadapi sesi persekolahan 2017 ini. Dah biasa bangun pagi, bangun siap-siap sendiri, so kita tak perlu nak siapkan dia orang lah. So semua dia orang boleh buat sendiri, pakai baju sekolah, pakai baju, beg, siapkan beg apa semua. Sementara itu di sekolah IPGM Kangar, kembar seiras Arisa Hasanah dan Amani Firzana melahirkan rasa gembira memasuki sekolah untuk belajar dan bercita-cita menjadi guru dan doktor. Di Putrajaya, 25,483 murid dan pelajar memulakan sesi persekolahan sekolah rendah dan menengah. 3,564 murid tahun 1 memulakan sesi persekolahan di 14 sekolah rendah. Pengarah Pendidikan Putrajaya Roaini Jaafar memaklumkan tahun ini angka murid tahun 1 di Putrajaya meningkat 664 murid berbanding tahun lalu sebanyak 2,900 murid. Berdasarkan pertambahan murid tahun 1, jumlah guru juga ditingkatkan bagi memenuhi keperluan tersebut. Sehubungan itu, 175 guru lagi ditambah bagi sesi persekolahan tahun ini berbanding 1,500 guru yang berkhidmat di sekolah rendah dan menengah tahun lalu. Tambahan murid di Putrajaya ini agak berbeza kalau kita bandingkan dengan kawasan-kawasan bandar di tempat-tempat yang lain. Contohnya kalau kita lihat di Bandar Kuala Lumpur mungkin semakin berkurangan, ya. Tetapi untuk Putrajaya setiap tahun pertambahan yang agak ramai disebabkan oleh pertambahan penduduk di Putrajaya. Beliau sebelum itu mengadakan lawatan sempena sesi persekolahan 2017 di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 9/2 Putrajaya. Satu mesyuarat melibatkan Polis Kontingen Johor dengan Jabatan Pendidikan Negeri akan diadakan dalam masa terdekat bertujuan membincangkan cara terbaik menangani jenayah dalam kalangan remaja, khususnya pelajar sekolah menengah. Pendekatan mendekati golongan remaja merupakan salah satu fokus Polis Kontingen Johor bagi memastikan indeks jenayah menurun. Kita sekarang ini kita mempunyai pegawai perhubungan sekolah. Tetapi kekerapan kita ke sekolah itu, waktu mana? Kita tak boleh nak pergi waktu mereka mengadakan kelas. Mungkin waktu co-curriculum ataupun waktu mereka mengadakan perhimpunan harian dan sebagainya. Antara jenayah yang kerap melibatkan remaja ialah penyalahgunaan dadah dan budaya rempit. Datuk Wan Ahmad Najmuddin ditemui selepas bersiaran di Konti Johor FM menerusi slot Polis dan Anda. Dalam pada itu, indeks jenayah Johor sepanjang tahun 2016 menurun 539 kes atau negatif 4% berbanding tempoh sama bagi tahun sebelumnya. Tahun lalu, indeks jenayah mencatatkan angka 12,402 kes berbanding 12,941 kes tahun 2015. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama yang saya beriltizam dan telah menyampaikan amanat saya kepada semua ketua jabatan dan ketua polis daerah supaya meneruskan perancangan pencegahan jenayah di kontingen Johor di daerah mereka supaya dapat melebihi daripada 4% ini lagi untuk tahun 2017. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah sedang merancang melanjutkan tempoh pembelajaran di Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika Kemas bagi meringankan beban ibu bapa yang bekerja. Menurut Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pelaksanaannya selewat-lewatnya pada tahun 2018 selepas kajian mengenainya selesai. Buat masa ini, tempoh pembelajaran di Tabika Kemas ialah dari pukul 7.30 pagi hingga 11 pagi.
Tempoh pembelajaran yang dicadang untuk dilanjutkan ialah sehingga 5 petang. Pihak kementerian akan mendapatkan pandangan daripada semua pihak, termasuk ibu bapa, sebelum ia dilaksanakan. Selain daripada waktu biasa, belajar daripada pagi sehingga pukul 12.30, kita akan ada masa tambahan sehingga pukul 5 dan kita akan sediakan aktiviti tertentulah. Perancangan itu lebih tertumpu pada tabika di bandar kerana ramai ibu bapa menghadapi kesulitan mendapatkan penjaga anak. Datuk Seri Ismail Sabri bercakap pada sidang media selepas menyampaikan hadiah kepada murid di tabika kemas Seri Siantan, Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang. Berwaspada ketika banjir melanda. Berpindah ke pusat-pusat pemindahan jika arahan berpindah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Anda hanya perlu selamatkan dokumen-dokumen penting dan barangan berharga. Di pusat pemindahan, segala keperluan disediakan seperti makanan, pakaian, selimut dan lain-lain keperluan. Berwaspada dan patuhi arahan untuk keselamatan anda. Sekolah Kebangsaan Seri Rantau Panjang 2 antara pusat pemindahan yang merekodkan jumlah tertinggi penduduk terjejas sehingga pukul 12.30 hari tadi, iaitu seramai 1,200 orang daripada 494 keluarga. Kebanyakan penduduk berpindah ke penempatan sementara di sekitar Kampung Kedai Lama, Kedap dan Kampung Dangar. Bagi mereka, situasi ini telah menjadi rutin tahunan setiap kali musim tengkujuh dan persiapan awal juga dilakukan sebaik mungkin. Malah, banjir besar yang melanda negeri ini pada 2014 masih menjadi igauan sekaligus membuatkan mereka mengambil keputusan berpindah awal ke pusat pemindahan. Okey, dukung sampai tepi. Kalau nak arung air itu air degah ke. Masa 2014 tu memang pindah juga dah. Pindah juga. Jadi ada rasa trauma. Takutlah trauma tu setiap tahunlah trauma. Harapan penduduk juga sepanjang berada di pusat pemindahan, bantuan terutama makanan serta keperluan lain seperti selimut dan sebagainya dapat disalurkan pada kadar segera. Oh, agak-agak gitulah. Oh, ada batu ni. Nak makan Lepas tu kalau ada orang tua sakit ke apa ke, boleh mari cek ko, gitulah. Minta tu bukan biar mencukupilah untuk masa banjir dia mudahanlah. Moga kita ni orang kampung yang ada gapo nak biar mudah makan, mudah tempat tinggal selesa gitulah. Nak batuan lah. Sementara itu, Ketua UMNO bahagian Rantau Panjang merangkap anggota Dewan Negara Senator Datuk Abdullah Mat Yassin yang turun padang meninjau pusat pemindahan itu berkata pihaknya akan terus menyalurkan bantuan khususnya makanan kepada penduduk yang tidak berpindah kerana menjaga harta benda mereka semasa banjir. 30 sekolah di jajahan Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Krai dan Tumpat masih ditutup berikutan banjir yang belum surut. Jabatan Pendidikan Kelantan dalam kenyataannya malam tadi berkata penutupan kesemua sekolah terbabit melibatkan 9,501 pelajar. Ia turut melibatkan 958 guru dan kakitangan sekolah. Daripada jumlah pelajar itu, 7,746 orang adalah daripada 18 sekolah di jajahan Pasir Mas, 953 pelajar di 5 sekolah di Tanah Merah, 588 pelajar di 6 sekolah di Kuala Krai dan 214 pelajar di sebuah sekolah di Tumpat. Sekolah di Pasir Mas yang ditutup adalah Sekolah Kebangsaan SK Kampung Baru, SK Rahmat, SK Gual Tok Deh, SK Rantau Panjang, SK Lubuk Stol, SK Seri Rantau Panjang 2, SK Kok Pau, SK Seri Rantau Panjang 1. Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK Al-Falah Siram, SABK Diniah Bongor, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Kai Bun, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Rantau Panjang, SMK Tiang Candi, SMK Gual Tinggi, SK Kedai Tanjung, SK Bakong, SK Gual Sitok dan SMK Gual Priok. Di Kuala Krai pula, ia melibatkan SK Pemberian, SK Bahagia, SK Ladang Taku, SK Pasir Kelang, SK Kuala Nal dan SABK Saadatul Qura.
5 sekolah di Tanah Merah yang ditutup adalah SMK Ladang Kerila, SK Ladang Kerila, SK Sokor, SK Kampung Panjang dan SK Tebing Tinggi, manakala di Tumpat hanya melibatkan SK Pulau Beluru. Penutupan semua sekolah itu berikutan laluan ke sekolah diterenggalami banjir dan berbahaya kepada pelajar dan guru. Susulan perkhidmatan kereta api Kuala Krai Gua Musang yang tergendala sejak Ahad lalu selepas berlaku tanah runtuh di kilometer 392.5 antara Bukit Abu dan Dabong, Kuala Krai akibat banjir. Para penumpang perkhidmatan kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB bagi laluan itu berharap kerja baik pulih landasan tren dapat diselesaikan segera. Tinjauan RTM di stesen kereta api Gua Musang, Kelantan mendapati setiap hari hampir 100 penumpang yang menaiki tren Ekspres Timuran nombor 26 Johor Bahru Sentral menuju ke Tumpat terpaksa meneruskan perjalanan ke Kuala Krai, Tanah Merah, Pasir Mas, Wakaf Baru dan Tumpat menggunakan 2 buah bas yang disediakan pihak KTMB. Sebelum ini, penumpang KTMB pernah berdepan situasi sama apabila landasan mengalami kerosakan akibat banjir besar penghujung tahun 2014 sehingga menyebabkan perjalanan mereka terkandas dan terpaksa menggunakan khidmat bas. Tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Ni kali pertama ni. Rasa dulu ni rasa mereka ingat kata ada apa-apa bah kau apa ada bah ni tak apa lah. Leh. Kalau boleh kat pergi cepatlah. Tidak. Tidak gendala orang ramai lagi. Sebabnya sebab kereta api itu sebab kita boleh tidur ke apa kan. Boleh tempat tidur kan. Kalau bas ni penat sikit lah. Bas kena turun di Jalan Kuala Krai kena turun macam. Naik bas lain pula balik. Itulah nak suruh cepatlah. Seksa sangat tahu. Ni kena aku dah lah kat ni. Aduh letih lah jadi kenali. Tapi tak apalah dah mujur lah ada. Dia 2 hijau. Ya. Naik kereta api, naik bas pula. Hati kata kita biasa nak. Kadang mau ambil denu. Tak apalah dik. Sebelum ni pernah tak? Kena dah sekali dulu. Dulu masa banjir besar itu kan? Kena dah. Saya saja memang survivor punya. Jadi memang memilih kereta api lah? Ya. Bas lagi padan tak? Jadi harapan apa macam mana supaya landasan yang rosak tu dibaiki segera ke macam mana? Cepat sikit lah kot. Pengurus Komunikasi Korporat KTMB, Siti Badariah Wan Hanafi dalam satu kenyataan semalam memaklumkan kerja-kerja baik pulih landasan kereta api giat dijalankan. Penduduk terjejas banjir di Terengganu semakin meningkat dengan pusat pemindahan di daerah Kemaman kembali dibuka hari ini. Setakat 4 petang tadi, jumlah keseluruhan penduduk dipindahkan meningkat kepada 2,434 di 48 pusat pemindahan. Menurut portal info banjir JKM Negeri, 821 keluarga kini ditempatkan di seluruh Terengganu. Hulu Terengganu mencatat bilangan tertinggi apabila 1,081 penduduk dipindahkan ke 15 pusat pemindahan melibatkan 315 keluarga. Tinjauan yang dilakukan di Hulu Terengganu mendapati jumlah paling ramai pemindahan ialah di Kampung Lubuk Periuk 274 penduduk diikuti Masjid Kampung Baung 157 orang. Di Besut, Dewan Masjid Kampung La menempatkan 219 penduduk, diikuti Dewan Serbaguna Kampung Keruak 148 dan Dewan Serbaguna Kampung Padang Bual 142. Setiu juga mencatat peningkatan dengan 322 penduduk dipindahkan ke 8 pusat pemindahan setakat 4 petang. Kemaman pula merekodkan 122 penduduk di 6 pusat pemindahan melibatkan 39 keluarga, manakala Dungun kekal 84 penduduk dan Marang 30. Penduduk di Hulu Terengganu yang sebelum ini pulang ke rumah terpaksa berpindah semula ke pusat pemindahan ekoran hujan lebat berterusan malam tadi. Dalam pada itu, beberapa jalan negeri terpaksa ditutup kepada semua kenderaan kerana ditenggelami air sehingga 1.5 meter. Antaranya Jalan Kuala Ping ke Jeneris, ke Sungai Tong dan Felkra Pasir Pelata ke Pengkalan Ajal. Selain itu, beberapa sungai utama di Terengganu melepasi paras bahaya iaitu Sungai Besut di Jambatan Keruak, Sungai Besut Kampung La, Sungai Calok, Setiu, Sungai Nerus di Kampung Langkap, Sungai Telemong di Kuala Ping, Sungai Berang di Kampung Menerong dan Sungai Dungun di Kuala Jengai. Sebuah jawatan kuasa banjir ditubuhkan bagi mengenal pasti punca banjir kilat yang sering berlaku di Bandaraya Johor Bahru dan kawasan perumahan dalam daerah tersebut. Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan akan memperincikan cadangan dan penyelesaian masalah berkenaan.
Datuk Muhammad Khalid berkata jawatan kuasa yang akan dipengerusikan pegawai daerah akan menyerahkan hasil penyelesaian bencana itu kepada pihak berkuasa tempatan. Bagaimanapun sekiranya gagal, ia akan diambil alih kerajaan negeri. Banjir kilat malam yang berlaku bukan saja berlaku di Jalan Wong Afuk, tetapi dia juga berlaku di beberapa tempat. Jadi maknanya fenomena hujan lebat dan berpanjangan itu memang tak dinafikan. Tapi mengapa ia berlaku di Jalan Wong Afuk itu yang memerlukan pihak ISDA dan juga pihak Bandaraya untuk kaji secara mendalam, mencari puncanya. Kerana kita tak mahu perkara seperti ini berulang. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan kerja di Parlimen Johor Bahru, Dun Tanjung Puteri dan Dun Setulang di Johor Bahru, Johor. Semalam, Jalan Wong Afuk bakar batu, Jalan Tebrau, Jalan Skudai dan Jalan Tebrau dilanda banjir kilat. Banjir kilat turut melanda Kampung Permatang Kempas menyebabkan 67 penduduk daripada 13 buah keluarga terpaksa ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Pusat pemindahan tersebut bagaimanapun sudah ditutup pukul 11.40 pagi tadi kerana banjir sudah surut. Baiklah, sekarang kita ke Sarawak dan sudah bersedia di studio RTM Kuching, Damia Cassandra Manja. Silakan, Damia. Baik, terima kasih Ismail. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Gitang Loh Keciang berharap projek pembinaan pintu air yang kedua di Batu Gitang Kuching dapat diselesaikan, direalisasikan segera. Beliau percaya dengan adanya tambahan pintu air tersebut akan mampu mengawal situasi banjir di kawasan Kuching dengan lebih efektif. Rancangan yang diutarakan oleh Menteri Sumasli dan Alam Sekitar Datuk Seri Wan Junaidi Tugu Jaafar pada awal tahun lepas itu sememangnya mustahak bagi keperluan penduduk. Walaupun masih pada peringkat perbincangan, namun ia akan memberi impak positif dalam menangani masalah ketika musim tengkujuh dan kemarau. Pada musim yang kemarau, ini empangan boleh jadi satu empangan yang boleh simpan banyak air. Beliau ditemui pemberita RTM di Padawan. Dalam pada itu, beliau yang juga pengurusi Majlis Perbandaran Padawan MPP memberitahu bahawa MPP telah menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi menghadapi banjir yang dijangka melanda kawasan itu pada pertengahan bulan ini. Pada awal tahun lepas, hampir 2,000 penduduk di kawasan Padawan terjejas akibat banjir. Polis Simunjan akan mengambil kenyataan daripada seorang guru kanan di sebuah sekolah menengah dalam tempoh terdekat bagi mendapatkan keterangan mengenai kes tumbuk melibatkan seorang tuai rumah atau ketua kampung di Simunjan semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Simunjan DSP Zamzuri Muhammad, polis akan memanggil dan merakamkan keterangan guru terbabit bagi mendapatkan butiran sebenar bubung kes itu. Dalam insiden pada pukul 9.30 pagi itu, salah seorang guru kanan telah merapati seorang tuai rumah dan menumbuknya pada bahagian telinga kiri setelah berlaku salah faham. Polis turut percaya insiden itu dicetuskan oleh bapa pelajar terbabit yang mempertikaikan tugas guru berkenaan yang tidak mempamerkan senarai nama pelajar untuk semakan ibu bapa. Satu laporan polis telah difailkan oleh tuan rumah terbabit yang berumur 35 tahun. Kes disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri masih menunggu siasatan polis berhubung kes guru menumbuk bapa seorang pelajar di Simunjan semalam. Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Hajah Fatimah Abdullah menyatakan tindakan susulan hanya akan diambil selepas siasatan polis diterima termasuk tindakan tata tertib. It's not good to start a school session with this kind of ill feeling. Kita harus mengambil iktibar dan whatever is the cause, we should be able to tackle it in a professional manner. Teachers are supposed to be professional. Tuai rumah are supposed to be professional. Ibu bapa juga, ya. Beliau memberitahu demikian kepada media selepas melawat sebuah tadika prasekolah swasta di Siol Kandis, Kuching. Dalam sesi lawatan itu, Datuk Fatimah memuji usaha yang diambil oleh tadika tersebut yang menekankan beberapa faktor
penyumbang kepada kejayaan operasi tadika yang berada pada kedudukan ke-6 terbaik negeri itu. Ujarnya, sikap ambil perhatian guru secara peribadi terhadap kanak-kanak selain persekitaran dan bahan pembelajaran yang kondusif ini perlu dicontohi pengusaha tadika swasta yang lain. Pembukaan Pondok Polis Senadin di Bazar Pinggir Bandar atau Uptown Market Desa Senadin Miri bermula hari ini disifatkan sebagai hadiah tahun baru bagi lebih 80,000 penduduk sekitar. Lebih-lebih lagi ke arah memantapkan lagi keselamatan di kawasan bandar baru satelit ini. Ditemui pemerintah selepas melawat bangunan kedai yang telah disiap diubah suai menjadi Pondok Polis Senadin, Menteri Muda Pengangkutan Darat dan Udara dan Keselamatan, Datuk Lee Kim Shin menzahirkan terima kasih atas kelulusan peruntukan sebanyak RM200,000 daripada Kerajaan Persekutuan, khususnya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk penubuhan pondok polis tersebut. Datuk Lee yang juga adun Senadin walau bagaimanapun amat berharap agar ia dapat dinaik taraf menjadi Balai Polis Komuniti Senadin dengan jumlah petugas dapat dipertingkat berbanding hanya 6 orang pegawai dan anggota lain-lain pangkat pada masa ini. Di sini saya ingin merayu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Dalam Negeri iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid untuk membantu menjadikan Pondok Polis sekarang ini dinaik taraf sebagai Balai Polis Komuniti. Jelas beliau, penaik tarafan ini perlu berikutan peningkatan penduduk selain perkembangan pesat pembangunan perniagaan dan pendidikan seperti Universiti Kertin dan Pusat Kemahiran di kawasan Senadin. Pondok Polis Senadin beroperasi dari pukul 8 pagi hingga 8 malam. Kerja-kerja penaik tarafan bangunan Tamu Limbang telah memasuki 50% siap. Ahli Parlimen Limbang, Haji Hasbi Habibullah memberitahu projek pembinaannya mengalami kelewatan apabila berlaku perubahan dari segi struktur dan reka bentuk yang memerlukan pertambahan peruntukan. Jadi kita sekarang nak membuat perubahan sedikit untuk menggunakan, mengambil peluang tentang keindahan Sungai Limbang, gerai-gerai makan ini dibawa ke bawah. Itulah perubahan utamanya. Jadi sekarang gerai makan tu akan dibawa. Barulah kita pernah tengok tempat lain kesesuaian makan tepi sungai. Kerja penaik tarafan Tamu Limbang bermula tahun lepas dengan kos RM1 juta peruntukan dari Kerajaan Persekutuan. Beliau ditemui pada hari pendaftaran dan taklimat ibu bapa Kokurikulum Standard Sekolah Menengah di SMK Medamit, Limbang. Dalam perkembangan lain, Haji Hasbi mahu konsep pembinaan sistem jaringan jalan raya lancar di utara negeri ini dapat dilaksanakan pada masa depan. Ini queue di sempadan-sempadan kita ni. Sebab sebelum ni kita memperjuangkan untuk fasa kedua lebuh raya Pembonyo ni, kita mengharapkan di Limbang ini iaitu tentang seamless drive ni. Daripada ini supaya dari ke Sabah ke Brunei untuk mempermudahkan antara kita ni Sarawak, Sabah dan negara Brunei. Jelasnya, ia bagi menangani masalah kesesakan dihadapi oleh penduduk di 3 wilayah di kawasan sempadan dan pintu masuk utama di daerah tersebut. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kita kembali bersama Ismail di Angkasa Puri. Silakan Ismail. Terima kasih Damia untuk perkongsian berita dari Sarawak. Baiklah, laporan langsung dari Studio Mini diteruskan lagi dengan negeri di bawah Bayu Sabah. Adrian Soidi bersedia dengan laporan terkini dari Kota Kinabalu. Silakan Adrian. Terima kasih Ismail. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Sesi persekolahan 2017 di Sabah hari ini berjalan lancar dengan menyaksikan proses pengajaran dan pembelajaran PNP sudah pun dimulakan, biarpun baru hari pertama persekolahan. Dalam tinjauan ke Sekolah Menengah All Saint dan Sekolah Kebangsaan St. Agnes di Likas, Pengarah Pendidikan Negeri Sabah Datuk Haja Maimunah Haji Suhaibul berkata, kecekapan pihak sekolah mengendalikan pengurusan pendaftaran murid dan pelajar dapat memastikan kelancaran PNP. Ini termasuk memastikan sekolah bersedia untuk memulakan sesi pembelajaran selain memastikan pelajar membuat pendaftaran awal dan mendapat tempat duduk serta keperluan buku teks. Sebab kita tengok kelas-kelas lain telah berada dalam kelas masing-masing. Ya, kita tidak nampak tadi murid berkeliaran di luar.
Ini yang kita nak tengok. Kita tidak mahu sekolah-sekolah kita pada hari pertama ini masih lagi sibuk dengan pendaftaran. Ya, tapi kita tengok tadi murid-murid di Olsen ini telah masuk ke kelas masing-masing mengikut pendaftaran yang telah mereka buat sebelum buka sekolah. Beliau bercakap dalam sidang media selepas memantau sesi persekolahan awal tahun 2017 di SM Olsen dan St. Agnes Likas di Kota Kinabalu. Seramai 345 pelajar tingkatan 1 didaftarkan di SM Olsen Likas. Setakat hari ini, seramai 27,626 pelajar prasekolah, 26,387 murid tahun 1 dan 13,377 pelajar sekolah menengah telah mendaftar di seluruh negeri ini dan jumlah tersebut dijangka bertambah menjelang hujung bulan ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Haja Maimunah berkata, tiada sekolah di negeri ini yang dilaporkan terbabit bencana seperti banjir, tanah runtuh dan ribut. Bagaimanapun, jawatan kuasa bencana yang terdiri daripada pejabat pendidikan daerah PPD dan agensi berkaitan di setiap daerah sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan. Kan juga telah mengeluarkan peruntukan untuk membeli jaket keselamatan dan diagihkan kepada semua guru yang mengajar di kawasan pulau dan sungai di seluruh Sabah. Kerajaan negeri dan rakyat Sabah menzahirkan ucapan terima kasih kepada Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Abdul Rashid Harun yang bersara wajib hari ini atas perkhidmatan dan sumbangan cemerlang beliau sebagai Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom dan Pesuruhjaya Polis Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata sumbangan dan pengorbanan Datuk Abdul Rashid dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara, terutama di kawasan pantai timur Sabah, amat dihargai. Beliau adalah seorang pegawai yang begitu mudah berbincang dan sentiasa memberi perkhidmatan yang terbaik untuk memastikan keadaan di Sabah ini selamat dan terjamin. Maka oleh itu rakyat Sabah amat terhutang budi dengan jasa-jasa beliau yang telah dicurahkan selama ini. Datuk Musa ditemui media selepas majlis pelancaran buku biografi Abdul Rashid Harun di Mes Pegawai Kanan Polis, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah, Kota Kinabalu. Sementara itu, Datuk Abdul Rashid turut menghargai kerjasama rakyat Sabah dalam membantu anggota keselamatan memastikan kedaulatan negara sentiasa terjamin. Saya amat berbangga kerana dapat kerjasama yang tidak berbelah bagi daripada Pucuk Pimpinan Negeri, Ketua Menteri Sabah sendiri dan juga seluruh rakyat negeri Sabah yang sentiasa tidak putus-putus memberikan kerjasama kepada PDRM dan juga seluruh pasukan keselamatan demi kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan bumi Sabah. Datuk Abdul Rashid mula bertugas di Sabah pada 2013 sebagai Komander Eskom sebelum dilantik sebagai Pesuruhjaya Polis Sabah tahun lalu. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman ketika berucap melancarkan buku biografi bertajuk Abdul Rashid Harun, Antara Kedaulatan dan Pengorbanan, yakin penerbitan buku seumpama mampu meningkatkan motivasi para pegawai dan anggota polis, terutama yang berpangkat rendah ke arah pencapaian kerja lebih tinggi pada masa akan datang. Buku yang mengandungi 117 muka surat ini merangkumi 4 bab mengenai perjalanan hidup Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Abdul Rashid Harun, pengalaman dan kerjaya, insiden pencerobohan Lah Datu dan peranan serta sumbangan Eskom. Menurut Datuk Musa, walaupun kecanggihan teknologi komunikasi dan maklumat membolehkan pelbagai maklumat diakses dengan mudah dan pantas, namun kesahihan maklumat yang disebarkan tidak dapat dipastikan. Sehubungan itu, ilmu yang terdapat dalam buku, terutama mengenai biografi, perjalanan hidup, pengalaman dan kerjaya, soal kedaulatan dan pengorbanan seorang pegawai keselamatan sangat penting untuk dikongsi dan dihayati. Buku ini merupakan hasil tulisan bersama sekumpulan pensyarah Universiti Malaysia Sabah UMS, antaranya Muhammad Harun Abdullah, Ismail Ali, Saidatul Nordis Haji Mahali, Layu Meng, Ananta Raman Govinda Sami dan Asmiati Ahmad.
Mayat lelaki warga emas Eng Pan Sung, 61 tahun yang dilaporkan hilang sejak 31 Disember lalu ditemui tersangkut di dahan berdekatan tebing Sungai Padas Beaufort pada pukul 2.44 petang tadi. Mayat mangsa yang ditemui penduduk kampung Melulugus kira-kira 25 km dari lokasi kenderaan mangsa ditemui, kemudiannya dikeluarkan dari sungai oleh pihak bomba dan dihantar ke Hospital Beaufort menggunakan kenderaan polis untuk bedah siasat. Terdahulu Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Daerah Beaufort, Inspektor Muhammad Zuhaili Yahya ketika ditemui RTM memberitahu pihaknya memulakan operasi mencari dan menyelamat seawal 7 pagi tadi. Daripada polis kita seramai 18 anggota dan pegawai. Daripada bomba kita ada 9 anggota. Daripada JPAM kita ada 7 anggota dan dibantu juga lah dengan daripada rela daripada 10 anggota lah. Sementara itu, Pegawai Daerah Beaufort, Haji Muhammad Syahid Othman yang ditemui ketika meninjau lokasi berkenaan, berkata mangsa yang merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKKK, Kampung Batu 60 itu merupakan seorang yang sangat proaktif dan berdedikasi menjalankan amanah kepada rakyat. Di sinilah kalau kita lihat yang kereta yang orang yang hilang ni, ini Encik Ang Pansung ni, pengurusi JKK Batu 60 ni, sinilah yang dia katakan lokasi terakhir lah. Mangsa dilaporkan tidak pulang ke rumah selepas menghadiri satu majlis perkahwinan di Kampung Batu 60 31 Disember lalu. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Ismail di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Adrian untuk perkongsian dari RTM Kota Kinabalu, Sabah. Baiklah, untuk laporan dari RTM Pulau Pinang, kita bersama Syamila Rastam. Silakan Syamila. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sesi persekolahan tahun 1 2017 pagi ini menyaksikan seramai 177 pelajar Sekolah Kebangsaan Gelugur disambut oleh seorang lelaki berpakaian kostum Iron Man. Kelihatan teruja mereka mengambil peluang untuk bersalaman dengan watak adiwira tersebut. Menurut guru besar sekolah berkenaan, kehadiran adiwira tersebut sememangnya dirancang sebagai gimik dan menjadi tarikan agar murid berasa gembira untuk datang ke sekolah. Jadi Iron Man membantu pihak sekolah menyambut kanak-kanak yang dah 5 minggu bercuti dan kita berharap pada hari ini dan seterusnya mereka berminat untuk datang ke sekolah. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Negeri Syahri Osman ditemui di sekolah berkenaan bersyukur sesi persekolahan pada tahun ini di seluruh negeri Pulau Pinang berjalan lancar. Segala-galanya berjalan lancar. Anak-anak pun macam dah biasa dengan sekolah, mungkin mereka telah biasa dengan prasekolah. Saya tak nampak satu orang pun yang menangis pada pagi ini. Menurutnya, terdapat pengurangan pelajar tahun 1 di seluruh Pulau Pinang pada tahun ini, iaitu 20,594 pelajar berbanding 21,765 pelajar pada tahun lepas. Namun jumlah kelas ditambah kepada 802 berbanding 784 tahun lalu. Kebiasaan menjalani kehidupan yang serba kekurangan menyebabkan 65 kanak-kanak kurang berkemampuan dan anak-anak yatim gembira apabila menerima sumbangan beg sekolah, alat tulis dan basikal dari badan bukan kerajaan NGO di negeri ini. Mereka sama sekali tidak menyangka rumah yang dikunjungi oleh orang yang tidak dikenali sebelum ini bakal membawa keceriaan dan semangat untuk kembali ke sekolah. Memang dah ingin nak dapat basikal lah untuk pergi ke sekolah sebab pergi sekolah jauh kan. Ingin juga nak basikal lah. Tapi hari ini Tuhan makbulkan doa juga. Terima kasih pada yang bagi basikal, lepas tu beg, baju sekolah, kasut sekolah. Untuk membantu pada yang golongan-golongan yang kurang upaya daripada semua kaum iaitu Cina, India dan juga Melayu. Dan acara kita ini akan diteruskan dari masa ke semasa. Sesiapa yang memerlukan pertolongan, kita akan cuba membantu. Dan program ini juga akan diteruskan. Program amal Jom Buka Sekolah ini dijayakan oleh Probike Motorsport Club, BMW Auto Bavaria dengan kerjasama Georgetown City Hotel dan Jabatan Belia dan Sukan Pulau Pinang.
Kemunculan Tahun Baharu 2017 bukan sahaja memberi kegembiraan bagi sesetengah masyarakat, terutama mereka yang menerima kehadiran orang baharu dalam hidup. Malah sambutannya baru-baru ini berlaku dalam keadaan aman merupakan kejayaan masyarakat Malaysia mengamalkan sikap toleransi pelbagai kaum. Melihat kepada semangat kenegaraan yang mampu diterjemahkan dalam pelbagai aspek selagi sesuai dengan norma masyarakat Malaysia, Kepimpinan Barisan Nasional Perkhidmatan PAUH mengambil peluang sempena Tahun Baharu untuk menziarahi dan menyambut kedatangan 11 bayi Tahun Baharu 2017 di Ward Obstetrik Hospital Seberang Jaya. Dan kita juga berharap yang hubungan silaturahim antara kepimpinan setempat bersama dengan petugas-petugas di hospital ini dapat dikukuhkan lagi demi untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat dalam kawasan Perkhidmatan PAUH ni terutamanya. Pada masa sama, beliau turut mengucapkan terima kasih kepada semua kaki tangan Hospital Seberang Jaya yang sentiasa menabur bakti kepada masyarakat di negeri ini. Sambutan Jubli Emas Masjid Jami' Simpang 4 Permatang Buluh Pelebatas baru-baru ini lebih bermakna setelah Kerajaan Persekutuan meluluskan pembinaan sebuah blok baharu bangunan dan membaik pulih blok sedia ada Sekolah Agama Saadatul Darain. Sekolah yang terletak di dalam kawasan Masjid Jami' ini dibina pada awal 1960 menampung hampir 200 pelajar. Ketika itu berbanding 500 pelajar kini. Dengan kapasiti 7 buah kelas sedia ada, pastinya persekitaran pembelajaran agak kurang memuaskan. Demi memberi keselesaan kepada pelajar dan guru serta menjadikan masjid sebagai pusat pembangunan ilmu, pembinaan bangunan baharu bakal direalisasikan tahun ini. Untuk masa depan, sebab tu kita actually akan ada 2 blok. Blok sedia ada dengan blok satu lagi. So kalau blok satu lagi 4 tingkat, campur blok sedia ada, memang dia akan melebihi 500 orang. So yang kita bina ni adalah untuk keperluan semasa dan masa depan. Kos pembinaan serta membaik pulih bangunan sedia ada menelan belanja lebih 2 juta ringgit. Sekian paparan berita dari Pulau Mutiara hari ini. Untuk berita selanjutnya, kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Syarmila untuk perkongsian dari RTM Pulau Pinang. Seterusnya kita ke Melaka bersama Damirah Atikah Muhammad Zain di studio mini RTM Melaka. Silakan Atikah. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Hari pertama sesi persekolahan 2017 di Melaka diwarnai dengan pelbagai kerenah dan gelagat yang ditunjukkan oleh murid tahun 1 di seluruh negeri Melaka. Pelbagai emosi terpancar di wajah murid tahun 1 yang memulakan sesi pembelajaran mereka. Tidak kurang, ada yang menangis kerana tidak mahu berpisah dengan ibu bapa. Tinjauan RTM di sebuah sekolah di Sungai Udang mendapati rata-rata murid amat gembira dan seronok untuk memulakan sesi pembelajaran mereka. Ditambah dengan guru-guru yang ramah melayan anak-anak di dalam kelas membuatkan mereka tidak kekok untuk berinteraksi dan bergaul dengan rakan-rakan. Ibu bapa yang ditemui juga menyatakan mereka mudah untuk menguruskan anak mereka yang memang sudah bersemangat untuk ke sekolah hari ini. First day sekolah lah, tapi Alhamdulillah lah tengok okey je, tak menangis, tak apa kan, okey lah sekolah. Pada pukul 5 pagi dah bangun dah nak sekolah. Ajar solat subuh apa semua, mandi. So terus pergi sekolah lah. Boleh. Okey. Kena kejut jugalah nak bangun. Nak tahu nak sekolah dia boleh bangun. Perasaan dia excited. Cuma malam tadi nak tidur lewat. Pagi tadi dah menguap-nguap. Saya tengok dalam kelas dah berpuluh kali menguap. So hari ini saya suruh dia tidur awal lah. Dari segi dia memang tak ada masalah lah untuk sekolah tu? Buat masa ni saya rasa tak ada okey. Dia semangat. Dia semangat. Dia setakat ni okey sebab dia memang berdikari sikit lah. Berbanding dengan adik dia. Memang tak ada masalah nak bangun pagi ke apa? Tak ada. Dia memang tidur awal. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun sempat mengadakan tinjauan di sekolah tersebut dan beramah mesra dengan murid tahun 1 di situ. Beliau berkata pada tahun ini seramai 11,524 pelajar tahun 1 telah mendaftarkan diri di seluruh negeri Melaka. Katanya jumlah tersebut tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan tahun lalu. Saya percaya sistem pendidikan kita akan terus bertambah baik
dan saya dapati hampir kesemua anak-anak kita yang berada di darjah 1 di sekolah ini umpamanya telah pun melalui proses pra-persekolahan ataupun tadika melalui cara masing-masing. Dan yang lebih penting adalah anak-anak ini mempunyai tempat yang selesa dan dapat menimba ilmu untuk menjadikan mereka insan yang berguna pada negara pada masa hadapan. Bermula tahun ini, Kerajaan Negeri Melaka melalui Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (TAPIM) akan memberikan insentif RM3,000 dan RM1,000 masing-masing kepada pelajar cemerlang SPM dan PT3. Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun berkata, ganjaran itu akan diberikan kepada pelajar yang berjaya mendapat A dalam semua mata pelajaran bagi kedua-dua peperiksaan itu. Pemberian insentif itu adalah bagi menggalakkan pelajar supaya meningkatkan tahap kecemerlangan masing-masing. Jadi ini semua adalah insentif dan juga sebagai satu dorongan kepada pelajar-pelajar untuk bekerja kuat daripada awal, bukan ketika menjelang peperiksaan. Jadi harapan saya pelajar-pelajar akan juga berusaha dan meningkatkan nama Melaka dalam sektor pengajian di peringkat menengah dan juga di peringkat tinggi. Terdahulu, beliau menyampaikan sumbangan kelengkapan sekolah kepada 31 pelajar sekolah rendah dan menengah di Kelebang Kecil. Mulai tahun ini, lapangan terbang antarabangsa Melaka LTM Batu Berendam bakal menambah beberapa lagi penerbangan ke negeri ini. Penerbangan terus yang menghubungkan Melaka dengan 3 bandaraya di China itu bagi memudahkan akses kemasukan pelabur dan pelancong. Sekaligus menjadikan LTM sebagai salah satu pintu masuk utama rakyat dari negara tembok besar itu ke negara ini. Menurut Exco Pengangkutan Pemulihan Projek dan Perdagangan Antarabangsa Negeri Datuk Lim Ban Hong, beberapa penerbangan yang dirancang bakal menghubungkan Melaka dengan bandaraya Guangzhou, Haikou dan Nanning. Beberapa penerbangan khas dari Guangzhou ke Melaka yang berlangsung tahun lalu akan dijadikan penerbangan berjadual bermula tahun ini dengan kekerapan 3 hari sekali. Pada tahun 2017 ini juga kita mensasarkan lagi 2 bandaraya di negara China yang kita nampak sebelum ini. Tahun 2016 tahun lepas mereka telah mengemukakan minat cadangan mereka untuk mengadakan charter flight di antara bandaraya Melaka dengan airport mereka. 2 bandar ini, satu ialah lapangan terbang Haikou Pulau Hainan dan keduanya ialah lapangan terbang di bandaraya Nanning iaitu di wilayah Guangxi. Jadi tahun ini juga kita akan memberi fokus kepada 3 bandar di China ini, untuk membawa lebih banyak lagi pelancong dan juga pelabur masuk melalui lapangan terbang antarabangsa Batu Berendam Melaka. Beliau berkata demikian kepada media di Kelebang. Sekian lintas langsung dari Melaka. Selamat Tahun Baru 2017 dari kami, kru berita ehwal semasa RTM Melaka. Kita kembali ke Angkasa Puri. Selamat Tahun Baru juga. Terima kasih Atikah. Baiklah, kita kembali kepada berita banjir di Pantai Timur. Besut antara daerah yang terjejas teruk dalam banjir di Terengganu. Operasi memindahkan penduduk turut digalas anggota Agensi Pertahanan Awam APM. Nur Yusof berada di Besut menyertai operasi memindah penduduk yang dilakukan APM dan sedia dengan laporannya. Silakan Nur Yusof. Ya, saya sekarang berada di Kampung Pinang, di Kampung Raja Besut ini untuk mengikuti misi menyelamat oleh anggota APM Besut. Dan ketika ini sedang satu keluarga akan dipindahkan untuk ke tempat yang lebih selamat ketika ini bersama dengan pengarah APM Negeri iaitu Encik Adam A. Rahman. Dan mungkin kita dapatkan gambaran sekejap semasa mengenai kelengkapan juga jentera serta pegawai. Mungkin bot-bot akan dipindahkan lebih ramai daripada daerah lain ke sini. Dan ini
akan dapat melancarkan lagi tugas menyelamat. Dan bersama ni kita dapatkan gambaran lebih lanjutlah bersama dengan pengarah APM Negeri Terengganu ini. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana keperluan untuk memindahkan penduduk ni yang kalau kita ikutkan alhamdulillah kita cuba dari masa ke semasa untuk ya okey. Tak apa. Teruskan. Sedaya upaya sebab kita tahu kalau ikut di Besut ni air turun daripada hulu Kampung La, Keruak dan sebagainya. Jadi telah turun ke Dun Kota Putera dan juga ke Kuala Besut. So APM kita dah bersiap siaga, kita dah plan awal. Maksudnya bila dah clear sikit di hulu, kita dah turun ke Kuala. Maksud ni kawasan-kawasan Kampung Pinang, selepas ini Kampung Lampu dan juga sebahagian di hadapan Kuala Besut. Dan insya-Allah kita akan melakukan sedaya upaya setakat mana yang perlu. Sebab tadi baru sekejap tadi kita dimaklumkan di dalam ni ada remaja kelainan upaya sikit. Alhamdulillah okey. Kita bantu sama-sama dan akan berterusan begitu. Dan kita jangkakan sebab Met Malaysia beritahu amaran jingga masih lagi diaktifkan sehingga besok. InsyaAllah kita akan update dari masa ke semasa dan kesiapsiagaan kita dalam keadaan yang terbaik insyaAllah. Ya. Terima kasih Tuan. Itu tadi secara langsung kita dapatkan gambaran terkini bagaimana operasi SOP yang dilakukan oleh APM Terengganu apabila kerja-kerja menyelamat dilakukan. Dan kita harapkan semoga banjir cepat surut dan penduduk kembali ke rumah masing-masing apapun kesiapsiagaan memang perlu. Bersama juru kamera Samsul Bahri, Nur Yusof, Kuala Besut, RTM. Terima kasih Nur Yusof. 13 ulat tiket berjaya ditahan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD sepanjang operasi di 4 terminal bas di Pulau Pinang dan Kedah. Ketua Penguatkuasa SPAD Wilayah Utara, Meja Bersara Ahmad Zaidi Shuib berkata, berdasarkan siasatan, 13 ulat tiket termasuk seorang wanita yang ditahan berusia antara lingkungan 20 hingga 30-an dan mampu mengaut keuntungan ribuan ringgit setiap bulan. Menjadi satu tanggungjawab besar bagi syarikat pengusaha bas memastikan harga tiket tidak dijual terlalu mahal atau melebihi jumlah yang ditetapkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyertai operasi pemeriksaan bas di Terminal Bas Penang Central di Butterworth semalam. Beliau juga menjelaskan tindakan tegas akan diambil terhadap pengusaha syarikat bas yang didapati bersubahat dengan ulat tiket untuk mengaut keuntungan. Mereka boleh didakwa mengikut Seksyen 205 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 yang memperuntuk denda maksimum RM5,000 atau penjara atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Sepanjang 2017, SPAD Wilayah Utara telah memeriksa 9,281 buah bas dan 238 daripadanya melanggar pelbagai jenis peraturan yang ditetapkan. Susulan kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai mereka yang mengerjakan ibadah haji hasil tajaan Wan Malaysia Development Berhad 1MDB tidak mendapat haji mabrur. Bekas Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Wan Zahidi Wan Teh menyifatkan kenyataan seumpama itu adalah sesuatu yang tidak wajar dan berat, malah tidak sepatutnya dipolitikkan. Bagi saya adalah sangat berat kerana dia berkaitan dengan menghukum terhadap orang lain. Misalnya kita menghukumkan mereka yang pergi haji dengan Wan Ibi itu tidak mabrur, tidak ada terima. Ini kesalahan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang sepatutnya bagi setiap Muslim lah ialah mendoakan mereka supaya mendapat haji yang mabrur dan supaya kita yang belum pergi ini juga akan diberi anugerah oleh Allah dengan apa syarat dia dapat pergi ke sana. Itulah akhlak orang Islam. Beliau juga menasihatkan mana-mana pihak supaya tidak perlu ragu. Ini kerana tawaran itu adalah sah dan kerajaan berhak membuat pemberian kepada rakyat yang tidak berkemampuan. Malah dari segi hukum, orang Islam wajib menunaikan haji jika ada kemampuan mahupun tawaran. Tun Dr. Mahathir yang juga pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM sebelum ini membuat dakwaan itu semasa berceramah di Alor Star.
Dan bagi mengetahui laporan cuaca seluruh negara, terus saja bersama pegawai Met Malaysia. Silakan. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Hujan yang berlaku sejak tengah malam tadi di beberapa bahagian untuk sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang masih lagi berterusan ke waktu ini, dan berikutan keadaan cuaca di bahagian pantai timur ini agak signifikan dan boleh berlanjutan sehinggalah ke hari esok. Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran hujan lebat peringkat jingga untuk daerah-daerah yang dijangkakan terlibat dengan cuaca lembap seperti ini. Daerah yang dikuasakan amaran hujan lebat peringkat jingga ini adalah daerah Kuantan, Pekan, Rompin, Maran dan juga Jerantut untuk negeri Pahang, ke semua daerah di negeri Terengganu dan hampir ke semua jajahan di negeri Kelantan, melainkan jajahan lodging di bahagian pedalaman. Kawasan-kawasan yang dikuasakan amaran hujan lebat peringkat jingga untuk ketiga-tiga buah negeri ini berpotensi untuk berlaku hujan setiap kadangkala sederhana lebat sehinggalah ke hari esok. Mengikut jumlah bacaan hujan yang dicatatkan di stesen meteorologi kami, jumlah hujan yang tertinggi setakat hari ini direkodkan untuk negeri Terengganu iaitu sekitar 90 ke 110 mm hujan. Untuk kawasan-kawasan lain di bahagian Semenanjung, hujan turut berlaku bagaimanapun tidak begitu signifikan seperti yang dialami di bahagian pantai timur Semenanjung, iaitu hujan hanya berlaku di 1-2 kawasan pada sebelah petang sahaja, melibatkan kawasan pedalaman negeri Kedah, Perak, Pahang dan juga Johor Timur. Bagaimanapun akan reda sepenuhnya dalam jangka masa 1 ke 2 jam lagi. Untuk negeri Sabah dan Sarawak, cuaca turut lembap dengan hujan berlaku di sekitar bahagian Sandakan, Kudat, Pantai Barat dan pedalaman untuk negeri Sabah, manakala untuk Sarawak pula lebih tertumpu di sekitar kawasan pedalaman Sarawak. Di negeri Sabah, pergerakan kelompok awan hujan bergerak ke arah baratan akibat tolakan daripada angin dari arah timuran, manakala untuk bahagian di negeri Sarawak pula, perkembangan kelompok awan ribut petir di kawasan ini dijangkakan akan lebih aktif menjelang pada lewat malam nanti, sebelum pada awal paginya ianya dijangkakan tertumpu di sekitar kawasan pesisir pantai, dan selepas itu ianya dijangkakan akan bergerak keluar ke arah kawasan perairan menjelang pada pagi nanti. Seterusnya beralih kepada keadaan cuaca di bahagian perairan. Memandangkan tiupan angin hari ini masih lagi bertiup kencang dari arah timuran di bahagian perairan Laut Cina Selatan, amaran laut kategori kedua terus dikekalkan untuk kawasan perairan Kondor, manakala kawasan perairan yang berwarna kuning pula dikekalkan amaran laut kategori pertama, iaitu untuk kawasan perairan Samoy, kawasan perairan Tioman yang turut merangkumi kawasan perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur, dan juga kawasan perairan Reef North, Layang-Layang dan juga Palawan. Amaran ini berkuasa sehinggalah ke hari esok, Rabu 4 Januari 2017, dengan kawasan-kawasan ini terdedah kepada keadaan tiupan angin kencang selaju 40 ke 60 km sejam, manakala ombak pula boleh mencecah 3.5 meter sehingga ke 4.5 meter, berbahaya kepada aktiviti rekreasi pantai, sukan pantai, perikanan yang menggunakan bot kecil. Malah kawasan perairan Kondor turut berbahaya kepada aktiviti perkapalan. Sekian info cuaca dari Met Malaysia. Seterusnya tinjauan cuaca bandar-bandar utama untuk sepanjang hari esok. Salam sehati sejiwa.